bila saya kira kan, ada beza tak you all kira dengan saya kira kita you dapat berapa ni untuk treatment ni, ataupun saya yang kira salah yang untuk treatment ni. Tengok ya, untuk treatment ni kita dapat kat sini 104.80 kan, you kira dapat berapa? Sama doktor. 10. Oh, saya yang kira salah, kejap. Ni kalau kita nak senang kita, tapi Excel ni saya double check lah, mungkin ada salah kat mana-mana. Kalau yang UK yang kedua ni lagi senang. Sini kan kat sini ANOVA ni, tengok dia punya notation tu dia ada NI. Ni yang ni tengok ni NI kat sini. Ni perhati ni ada NI tu. Kenapa dia ada NI kat sini? Ni ada NI. NI ni maksudnya macam ni. Okay. Kan kalau table kita ni tiba-tiba kat sini tak ada value. Kat sini juga tak ada value. Itu dia menggunakan NI. Jadi bila yang ni tak ada value, untuk sum squared treatment ni, bila yang ni tak ada value, so sum squared treatment ni, untuk sum squared treatment ni dia akan, yang mula-mula ni dia akan jadi 5 lah. 5 kali dengan 11.8 tolak 7.73 kuasa 2. Yang ni kan, yang ni dia 4. So tambah dengan 4 sebab katalah kita buat asing-asing. 4 kali dengan ni 3.8 tolak 7.73 kuasa 2. Yang ni value dia ada 3 je. So tambah dengan 3 kali 7.6 tolak 7.73 kuasa 2. Itu yang dimaksudkan dengan NI kat sini. NI ni. Ni NI kat sini. Tu dia NI kita, tengok kat atas. Rasa betul dah. Rasa dah betul dah. Tak ada, kalau salah saya betulkan semula. So NI ni dia, kalau yang case yang mana table ni tak sama. Observation tu tak sama untuk setiap treatment. So kalau yang ni, yang kita punya ni, treatment kita sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Treatment kita sama ni, treatment 1 sama dengan treatment 2 sama dengan treatment 3. Tapi kalau NI ni, kalau treatment kita tak sama, jadi yang dia tulis tadi NI tu sebab yang berbeza-beza, jadi gunakan NI. Yang mana dia ni merujuk semua sama. Kalau yang ni tak ada, yang ni akan jadi 4. Jadi 3. Okay kan? So kalau itu, akan value F ni adalah sum squared treatment M tolak dengan 1. Treatment kita ada 3 sahaja.
satu. So N tolak M lah observation kita ni. Ni kita ada 5 tu sama tu sama dengan kita tolak M kan. Okey. Ada tak you all ni? Saya hilang. Okey, tengok sini. Oh. Hello. Doktor, suara Hello. doktor sekat-sekat. Dia tu kejap. Okey. Sekarang dah jelas. Nampak tak saya punya? Doktor present ke? You all? Ya, doktor ada present. Saya tak ada. sabar. Tak ada. Sekejap. Ada. Kita ni main pula dengan kita kan. Connection ni tak betul lah ya. Apa? Nampak tak skrin? Sekat doktor. Sekat macam sangkut-sangkut Sekat. apa presenting. Sekarang Keluar you are presenting your screen. internet ni problem. Itu sabar, kita ambil masa sekejap lagi dia cool down. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah nampak skrin? Masih tak nampak lagi doktor sekat. Tak nampak lagi. Aduh, hai, sabar sekejap. Baru nampak. Baru nampak. Sabar ya. Okey. Tadi kan kita dah kira kan, you all dah kira sum square error ni, you all dah kira betul. Jadi boleh kira, boleh guna Excel lah macam dia buat tadi. Okey, tapi yang tadi saya buat tadi tak betul nilai ni, tak apa, saya kira sekali lagi. Okey, lepas tu sum square error ni kita dah kira, you dah kira betul. Sum square total ni betul juga you kira. Cuma tadi saya nak terangkan pasal NI ni. NI ni observation. So kalaulah contoh kat sini kita ada semua bilangan untuk setiap treatment ni 5. Ini pun 5, ini pun 5. So kita letak 5. Tiba-tiba kalaulah treatment 2 ni kita tak ada kat sini.
Treatment 3 ni kita tak ada. Jadi treatment 2 kita ada 4. So sini 4. Kalau treatment 3 kita ada 3 saja observation, so 3. Of course lah nilai ni yang berbeza-beza lah nanti kalau bertukar. Tapi saya nak terangkan 3, 4 NI ni dia merujuk kepada observation untuk setiap treatment. Okay, so yang ni untuk sum squared treatment ni M, bilangan M ni treatment kita ada berapa? 3 tolak 1, 2. Lepas tu N ni adalah total observation, untuk kes ini 15. Tolak dengan treatment 3, 12. So total degree of freedom adalah N tolak 1 sama dengan 15 tolak 1 sama dengan 14. So total kat sini pun juga 14. Okey, come. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulislah kita semua 16.3 kira 1.80. So total yang ni tak perlu kira lah, kira daripada ni. So dengan ni 2, ini 12. Okay. So mean squared error yang ni bahagi yang ni. Yang ni bahagi 12. So F ni adalah, kita tahu F ni adalah mean squared treatment bahagi dengan mean squared error. Nah, kita tahu ni. Ni mean squared treatment bahagi dengan mean squared error. So, kalau kita ada alpha sama dengan 0.05, 0.05, ya Allah ya Rahman. Okey, so sekarang ni kita tengok table dia. Table F 12. Oh alah, tak ada lah. Okey. 2.12, saya tengok table saya Yang ni saya bagi table lain. 2.12 ada 2 je. 2.10 ni 4.10. Saya tengok table dalam buku saya. Tak ada kat sini, minta maaf. Table tak ada kat sini, tak sesuai. F. This is the chi-square. F 2.12. Wait a few seconds. Tadi dah tengok dah, rasa dah betul dah. F 3.89. Betul yang ni. F 2.12 ni adalah 3.89. 3.89. Okey, so subhanallah. Dia macam ni. Kat sini alpha sama dengan 5%. So critical value dia kat sini 3.89. So 3.89 ni tengok yang 9.17 ni ada kat sini. Ada kawasan ni. So kalau kalau yang ni dia tulis we reject H0. Kalau saya akan tulis ini. Since F calculation lebih besar daripada F table, we are able to reject H0. So ayat saya tambah, ini yang pertama, we are able to
reject H null. Ni ayat yang kedua. So, bila kita able to reject H null, there is enough evidence to reject the claim and conclude that at least one mean is different from the others. Okay. Ataupun kita boleh very straightforward, there is enough evidence to conclude that. Yang saya tanda ni. There is enough evidence to conclude that at least one mean is different from the others. Yang give dalam bracket. Cukup. Tak perlu yang lain. Macam tu. Okay, come. Okay, so sekarang ni kita tengok kepada yang ni. Bismillah. ANOVA ni, okay. Kadang yang kita punya ni dia bagi kita buat sampai F. Tapi kalau kita buat di dalam SAS, kita akan dapat sampai ni, probability ni. Nampak? Ini kan probability ni diberilah probability. So kalau table daripada SAS ni ada juga probability. Saya tunjuk kat sini. Bila ada juga probability, kita boleh buat conclusion based on probability. Mana dia tadi? Saya ada tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Janganlah meragam sangat komputer. Mana? Okay. Sebelum tu kan, kalau you all baca di sini, tengok. Tengok di sini, dia kata apa? Kan kalau kita tadi kan kita reject H null kan. So kalau kat sini maksudnya kita reject H null. So yang sini ni sama juga. Dia kata kalaulah kita ada nilai F 0.05 ni dia 315 dalam example ni. 315 ni. Jadi ni dia punya ni adalah F 0.05315. Okay. So kat sini ni alpha sama dengan 5%. So kalau kat sini, kalau dia kata F star ni merujuk kepada F table. Kalau F table kat sini, F table kurang daripada, kalau kat sini 3.29 lah. 3.29 ni conclude H null. So maksudnya we are unable to reject H null. Maksud dia. We are unable to reject H null. So maksudnya we conclude that all mu I are equal. Kalau ni kurang sebab dia berada yang ni, kalau di sini ini adalah accepted region. Kat sini adalah rejected region. So if F ni, F yang kita F table ni lebih besar daripada 3.29 ni, conclude HA. Conclude HA ni maksudnya F table lebih besar daripada 3.29, we are able to reject H null. Bila kita reject H null, so kita conclude H alternative lah. So we conclude that not at least one of mu I are not equal. Itu maksudnya. Okay, come. Si nak terangkan pasal ni, F ni, okay, F ni kalau di dalam contoh sini, dia bagi kat kita kat sini, contoh kat sini. Contoh di dalam nota ni dia bagi F table tak di berapa ya. Yalah. Bazir masa je. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau dekat sini dia bagi F tables
Yang ni dia bagi F nilai dia 0.0003, sedangkan alfa yang kita guna kat sini adalah 0.05. So kita boleh guna juga justifikasi di sini, since p value sama dengan 0.000, ada 4 tu 3, less than alpha sama dengan 0.05, we are unable to reject H0 untuk kes yang ni lah. Okey, untuk kes yang ni. Kalau untuk kes kita, tengok kes kita, kalau kita dah masuk SAS, okey, kita dah masuk SAS, observation ni semua ni, kita dapat ni. Nah, ni kita dah masuk SAS ni. Kita menggunakan alfa sama dengan 0.05. So yang ni 0.0038. So kat sini, since P value sama dengan 0.0038 less than alpha sama dengan 0.05, we are able to reject H0. Macam tu. So maksudnya dalam ANOVA ini, yang pertama kita boleh gunakan F value ni untuk buat decision. Yang kedua kita boleh guna yang ini. So yang kedua ni, F probability lebih besar daripada F ni kita bandingkan dengan alpha. Yang ni kita bandingkan dengan F table. Ni F calculation. So kita bandingkan dengan F table. So ada dua pilihan. Tapi kalau kita kira manually, kita just compare F lah, F sahaja. Tapi kalau diberi result, so maksudnya kita tengok kalau alpha sama dengan 0.05 kita guna. So kalau nilai ni kurang daripada 0.05, kita dah faham dah. Memang ini adalah reject H0. So this is the indicator. Kalau kita buat conclusion lain, salah kita punya conclusion. Okay. So, tengok yang ni. Yang ni kita ada group 1, group 2, group 3. So, kita ada 3 treatment juga. Treatment U1, U2, U3. Bila kita ada 3 treatment kat situ kan, ni dia lain sikit. Dia ada, yang ni ada lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni ada 7. So, untuk yang ini, untuk sum squared error ni you balik you kira semula. Kita compare jawapan. So, untuk sum squared error ni satu-satu. Semua ni, lepas tu ulang balik yang setiap for each treatment ni tolak dengan 1 point. Guna apa? Guna Excel lah. Okey, buat. Ini wajib buat. Buktikan pada saya jawapan ni betul. Okey? Lepas tu sum squared ni error, ni sum squared treatment. Tengok kat sini, macam saya cakap tadi, kat sini dia ada 7 kan. Kat sini dia ada 8, kat sini dia ada 7 balik, macam tu. So, kalau kat sini treatment ni M tolak 1, treatment ada 3, so 2 lah. Yang ni N tolak dengan M, ni 7 kali 3, 21, campur 1, 22, 22 tolak 3 ni, 3 tolak 1, subhanallah. M tolak 1 sama dengan 3 tolak 1 sama dengan 2, N tolak M, 22 tolak 3 sama dengan 19. Ni 2, 19. Okey kan? Ini saya terangkan. So, kita buat dalam bentuk yang ini. Kita dapat mean squared, so kita akan dapat F. So, F untuk table, untuk alpha 0.05 ni, saya tengok dalam buku saya ni, adalah
3.52. Ya, betul. 3.52. Ni kita punya calculation ni 3.52. So ni F distribution, ini 3.52. Ini alpha sama dengan 0.05. So calculation kita adalah 9.3. So since F calculation lebih besar daripada ni, so we are able to reject H0. Ni nombor 2, ni nombor 1. Okay. There is enough evidence to reject the claim and conclude that. So yang ni there is enough evidence to conclude that. Claim ni tak payah. To conclude that at least one mean if is different from the others. Ini nampak simple tapi yang ni wajib buat ya. Wajib buat sebelum kita masuk kepada two-way ANOVA. Okay, saya terang. So, yang ni kita dapat reject H0. So, bila kita buat di dalam ANOVA ni, tengok ni. Sebelum kita tengok sini, kita dah tengok kat sini. So, yang ni alpha dan 0.005. So, yang ni adalah 0.0016 less than alpha. So ini adalah reject H0. Okay. Ini result ni reject H0. So kalau kita buat manually, kita juga dapat reject H0. And then ini kita kira dapat 9.27. Yang kita kira 9.26. 9.626 yang kita kira yang computer generate 9.27. Okey, boleh diterima. Yang ni banyak. Ni banyak. Kita banyak. You all dengar suara saya? Dengar, madam. Yang ni banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sekarang ni. So 5, yang ni kena buat juga, mesti buat. Yang ni tak perlu tulis macam ni. Yang ni kita tulis lah. Kita tulis macam yang atas tu, at least one of mu I are not equal. Atau kita gunalah perkataan yang kita ada kat atas tu. Tak perlu tulis macam ni. Pening je. Pening je. Sebab tak semestinya mu1 sama dengan mu2, mu3, mu4 tak sama dengan mu5. At least mana-mana. Kalau at least one of mu I not equal, tak semestinya tak sama dengan mu5. Boleh jadi mu1, mu2, mu3 tak sama dengan mu4 tapi still sama dengan mu5. So kita tulis dalam bentuk perkataan. Yang ni saya tak nak yang ni. Yang ni saya terima. So at least one of mu I are not equal. Okay. So kat sini yang ni dia tak tunjuk dah. Konon you are so expert. So ini adalah degree of freedom ni, treatment dia. Treatment dia 1, 2, 3, 4, 5. 4 ni adalah 5 tolak 1. So sama dengan 4. Oh yang ni error ni pula kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 5, 50. 50 tolak 5. So dapatlah 45, betul. So yang ni kita kira lah satu-satu. Ni wajib kira. Ni exercise ni kena buat. Biar dapat macam ni. So bila dah dapat table yang ni, kita dapat F ni. So bila dapat F ni, kita nak compare macam mana P value dia apa. Kita nak compare, kita tengok soalan dia cakap apa. Soalan dia ada tak cakap alpha sama dengan berapa? Tak ada. So maksudnya kita consider alpha sama dengan 5%. Kalau alpha sama dengan 5%, so F alpha 0.05, degree of freedom 45. Okay.
4.45. Ada apa ya? 4.45. Kenapa bising tu? Uh, 2.61. 2.61. 2.61. Ini adalah F table 2.61. Wah, tak cantiknya kat sini 2.61. Ini alpha sama dengan 5%. So 2.61. So samalah since F calculation sama dengan 7.95 greater than F alpha. F alpha 4.45 sama dengan 2.61. We are able to reject H now. So we conclude that at least one of mu I not equal. Tulisan kekeh macam doktor tapi bukan medical doctor ya. PhD doktor. Sorry, come. So yang ni kan, yang ni dibandingkan dengan alpha. So alpha sama dengan 0.05. Yang F ni adalah kurang daripada 0.001, sangat kecil. So memanglah dia kena reject H non. Calculation kita 7.7, F calculation kita 7.95 sama. So itulah dia one way ANOVA. Kita ada banyak mu, kita nak bandingkan, kita nak buat hypothesis testing, kita nak tengok untuk mean bagi setiap satu tu. Sebab biasanya kita buat untuk menggunakan kita tengok kepada sebelum ni kita kena tengok kepada sample size kan. N sama dengan berapa kan? Kalau single mean untuk single mu kan, kalau N less than 30, kita guna taburan apa? Kita guna taburan apa? Kita ada syarat. If variance is given, sigma given, kita guna taburan Z. Kalau sigma is not given, kita guna taburan T. Kita ingat balik. Yang tu kalau single. Kalau beza di antara dua mean, banyak kriteria-kriterianya yang kita dah belajar di dalam statistik 1. Statistik. So sekarang ni bila kita ada lebih daripada dua mean, lebih daripada mean ni, kita menggunakan untuk ANOVA ni perlu diingatkan kita tak consider the size sample. Kalau single mean, hypothesis test for single mean, hypothesis testing for difference between two mean, kita consider the size sample. Yang ni kita tak consider size sample. Size sample for each treatment kita tak consider yang ni. So kita tengok treatment sahaja. So pesanan saya, pesanan penaja untuk hari ini, pastikan semua anak-anak saya yang tak dapat lagi kira yang ni wajib kira emas. Tulis huruf besar lah, emas. Tanda seru 3 kali supaya you all buat. Yang tu yang pertama. Lepas tu kalau fail, ada buat record bagi kat semua anak-anak saya yang lain, biar semua orang pandai. Okey, kalau yang ni pun sama, yang ni wajib kira emas. Si tanda 3 star also. Wajib kira, kena buat. Nak pandai mesti, nak pandai tak ada yang datang bergolek ya. So kalau yang ketiga tu, kena, tiga-tiga example ni wajib buat. Yang ni pun sama, wajib buat emas. So kalau dah buat 3 ni, dengan senang hatinya, minggu depan kita boleh masuk ANOVA. 2 ways ANOVA.
Jadi saya tinggalkan you all untuk siapkan ni. Kalau siapa tak jadi, sesiapa yang tak dapat, sila. Sila sila maklum pada saya pada hari Selasa. Hari Selasa ni kita nak belajar hari Selasa one hour kita nak sambung dengan two way ANOVA, and then hari Rabu tu kita sambung lagi dengan two way ANOVA kalau nak tanya apa-apa lagi ataupun kita nak buat extra exercise. Then hari Khamis tu kita belajar yang terakhir ni lah di dalam one ni kita ada two ways ANOVA, and then satu lagi apa yang bahagian lepas two way ANOVA ni ada satu lagi additional issues in regression analysis. So itulah dia ya. So with that, thank you all semua. Sorry hari ni ada gangguan internet, minta maaf tidak dapat dielakkan. So tolong isi link kehadiran, so jumpa lagi pada hari Rabu ya. Jumpa lagi pada hari Selasa. Hari Selasa tu saya tak ada kelas. Jadi Fel ke, Nadia ke, siapa-siapa lah, Rafiq ke, Dayang ke, Ahmad ke, Sharifah ke, Fan ke, tolong remind saya, takut saya terlupa. So with that, thank you. Kita jumpa lagi hari Selasa. Okay kelas. Take care. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.